Okey, jadi setelah melihat 3 contoh momentum yang cikgu tunjukkan dalam beberapa video sebelum video ni, dapatlah yang kita simpulkan bahawa momentum itu ialah mass darab dengan velocity. Okey, so momentum ialah mass darab dengan velocity. Jadi P itu ialah simbol untuk momentum, okey, M ialah mass dan V ialah velocity. So kita dah buat principle conservation of momentum. So maksudnya momentum sebelum pelanggaran mestilah sama dengan momentum selepas pelanggaran. Maksudnya hasil tambah momentum kereta pertama, okey, dengan momentum kereta kedua sebelum pelanggaran sama dengan hasil tambah momentum kereta pertama dan momentum kereta kedua selepas pelanggaran. Itulah yang dimaksudkan dengan keabadian momentum. Sebelum selepas sama, tak lebih tak kurang. Okey, jadi cikgu simpulkan kat sini, okey, yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ni. Momentum ni ialah ada pada semua objek yang bergerak. Maksudnya kalau dia tak bergerak, maka dia tidak ada momentum. Kenapa macam tu? Kerana momentum ialah mass darab dengan velocity. Katakan dia punya mass ialah 1000 kg, tetapi dia tidak bergerak, maka nilai momentumnya kosong. Inilah yang dimaksudkan jika dia tidak bergerak, maka momentum tidak ada. Okey, jadi kalau dalam bahasa kata bahasa pasar, bahasa pasar fizik lah. So momentum ni ialah a moving mass. Okey, maksudnya mass yang bergerak. Okey. Okey, SI unit jangan lupa untuk momentum ialah kilogram ms negatif 1 kerana mass unitnya kilogram. Okey, so ini unitnya kilogram dan velocity unitnya meter per second. So bila didarabkan ialah kg ms negatif 1 ialah unit akhir untuk momentum. Okey, dalam contoh-contoh yang cikgu buat sebelum ni, unitnya meter per second kerana soalan yang kita buat tu mencari velocity, bukan mencari momentum. Tapi dalam soalan modul yang kita pernah buat, cikgu pernah suruh awak buat, unit akhirnya ialah kg ms negatif 1 kerana soalan tu minta awak kirakan momentum. Okey, jadi apakah aplikasi momentum ni dalam kehidupan seharian kita? So kita terus tengok ke contoh. Ya. Okay. Applying the principle of conservation of momentum in collisions and explosion. So figure 2.46a and b show two firemen putting out a fire. In figure 2.46b, both firemen are thrown backwards when water at high speed gushes out of the hose. So why does this happen? So kalau cikgu suruh awak pilih antara tiga example, adakah dia momentum pertama, kedua atau ketiga? Adakah ini elastic collision, inelastic collision ataupun explosion? Okay, when water gushing out of the hose at high speed has a high forward momentum. So kat sini kita boleh faham yang sebelum air ni keluar, air ni berada di dalam hose ni. Okey, jadi dalam keadaan ini kita boleh pilih explosion untuk menyelesaikan masalah. Okey, so maksudnya selepas air ni bergerak ke depan, fireman kedua-dua ni akan tersentak ke belakang sikit, kan? Dia akan thrown backwards because water tu keluar dengan kelajuan yang sangat tinggi. Okey, jadi disebabkan kelajuan air yang keluar dari hose tu sangat tinggi, maka momentum untuk air tu keluar juga sangat tinggi. Sebab tu kat sini dia ada tulis, water gushing out of the hose at high speed has high forward momentum. Okay, due to this, 2 or more firemen are needed to balance the momentum by holding the hose tightly. Okay, sebab benda ni nak keluar ke depan. Jadi kalau tak ada fireman yang cuba hold dia ke belakang, maka hose tu akan
susah nak control kan, dia akan bergerak-gerak sendiri. Okay, jadi that's why dia perlukan fireman untuk awak tengok dia pajak kaki dia ni, dia pasak, dia pasak kaki dia dan dia bengkokkan badan dia ke belakang untuk control hose tu, water hose tu, so that yang ke depan dengan ke belakang sama kuat, so that kita punya hose tu takkan terbang-terbang lah, so dia dapat dipegang dengan baik dan dapat dihalakan ke arah yang sepatutnya.